Assalamualaikum dan hai. Memandangkan SPM tinggal beberapa hari saja lagi dan ramai yang akan mengambil peperiksaan akhir, sama ada di universiti ataupun kolej. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang function ketak study last minute ni. Macam mana korang boleh study last minute dan apa yang korang perlu tahu kalau korang nak study last minute. Okay, let's go. Hi, welcome back to my channel. Yang baru kat sini nama saya Luqman and orang panggil saya Bond. Saya pelajar perubatan tahun 4 di National University of Ireland, Galway. First of all, kita nak tahu function ke tak study last minute ni. Memandangkan saya ni adalah seorang Melayu dan juga seorang student, dua-dua ini adalah faktor untuk kita study last minute. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya nak menceritakan satu cerita sama ada function ke tak study last minute ni. Okay? Pada waktu saya di MRSM Tun Gaffer Barber, pada tahun tingkatan 4, saya ingin mengambil 10 subjek. Jadi saya pakai ambil je lah, saya pakai tarik je, tak tahu nak ambil subjek apa. So saya pakai tarik, saya ambil subjek ICT. Sampai sekarang baru saya google, saya tahu ICT tu apa. Sampai sekarang saya tak tahu. So ICT tu sebenarnya Information Communication Technology, so something like that. Okey lah, so sepanjang satu sem tu patah haram pun saya tak faham apa yang cikgu ajar dan apa yang saya buat dalam kelas. Jadi bila dah nak final sem ni, saya macam cuak tu, tak tahu apa. So tak tahu apa dalam ICT ni. So aku cakap, kalau tak pandai ni, nanti rosak pointer. So apa yang saya buat? Saya fikir tu masa, apa yang saya boleh buat untuk berjaya dalam exam esok ni? Jom. So saya cakap, untuk menyelamatkan pointer saya kena baca the whole book. Dia ada satu buku kecil ni. This whole book, dia contain semua information of ICT in that semester. So sebenarnya itu je. That's the only thing yang saya kena tahu. So saya cakap, no way I can finish this in one day. Tebal gak Like, walaupun nampak macam kecil, tapi like in one day is quite impossible kalau korang fikir. But guess what? Ceng. Saya berjaya menghabiskan buku tersebut. Dan result ICT saya berjaya mendapat A. Dan dia tak mengacau pointer saya langsung. Alright. Okay, itu adalah satu contoh study last minute je. Banyak lagi contohnya. Saya pernah baca buku teks sejarah. Lepas insiden tu, saya fikir sebenarnya apa yang kita rasa tak possible tu sebenarnya adalah possible. Saya pernah baca buku teks sejarah dalam masa beberapa jam saja, 4 jam. And pernah juga baca buku sains the whole night. Alhamdulillah, turn out exam yang saya ambil tu tak berkumandang, tak kecundang lah. So tak kecundang lah. Just okay lah result dia. Tak bad, not bad. Memang kira lepas lah. Okay, so everything ni just based on saya punya cerita. So sebenarnya function ke tak ni study last minute ni? Okay, saya dah membuat konklusi setelah di universiti dan juga di college dan juga di sekolah. Saya pernah praktikkan study last minute dengan study tak last minute. Saya cakap study last minute ni ada gunanya, but to some extent dia ada function. Before korang nak praktikkan study last minute ni, ada 3 benda yang korang kena tahu. First is dia high risk. Dia very high risk. Kita tak tahu yang sama ada dia soalan yang korang baca tu akan keluar pada hari esok ke ataupun tidak. Dan juga study last minute ni juga, kalau high risk ni, maksudnya kalau korang tak tahu apa yang akan berlaku, like the day or the days before korang punya exam. Jadi korang tiba-tiba sakit cerit-berit ke, tiba-tiba ada kena marah dengan cikgu ke. So macam mental health korang pun mungkin akan ter-affected. Ini adalah high risk. And then secondnya lah your results. Saya nak cakap, tekankan kat sini, your results compared to orang yang compared to orang yang study consistently over a long period of time. Of course, dia orang punya result lagi better daripada korang yang study last minute. Jaranglah kalau kita jumpa orang yang study last minute compared to orang yang consistent.
orang kongsi ni lagi kurang. Okay. Yang ketiga adalah sebelum korang praktikkan, ada cara-caranya, and kita akan talk about that right after this. Okay, first kita akan cakap sehari sebelum exam, apa yang korang perlu buat. So the aim for the hari sebelum korang exam ni is to have an understanding of each topics of the subject. So contoh kalau macam sejarah, daripada bab 1 sampai bab 12 lah, contoh saya tak ingat ada berapa bab. So kalau bab 1 sampai bab 12 ni, korang kena at least ada basic understanding of it. So macam mana korang nak ni? Okay, so korang just list down all the topics, and then korang just buat mind map ke apa ke lah, tak kisahlah. Macam at least korang kena tahu each topics tu yang dalam the syllabus, and then korang decide sama ada korang nak baca the whole thing atau korang just nak baca the hard topics, the topics yang susah, ataupun korang nak just study the topics yang cikgu tekankan. My preference is baca buku compared to buat latihan. Kalau just one day before exam, baca buku compared to buat latihan, sebab korang nak the basic understanding of each topics. Kalau buat latihan boleh juga, tapi korang try buat latihan yang based on topic, so that korang ada basic understanding of it. So sebenarnya kenapa korang just nak basic understanding is just korang nak savekan korang punya grades. Time kat kelas dulu ataupun time cikgu mengajar dulu, korang dah ada dah kepada kepala otak. Korang just nak revise everything balik. Bila korang dah tahu at least understanding of each topics, korang boleh relate lah. Bila dah tengok exam tu, bila korang tengok soalan exam, korang tahu, oh yang ni is this topic, so dalam topik ni ada apa. So that's quite important for me. Point seterusnya adalah tidur or study. Korang nak burn the midnight oil ataupun korang nak a good night sleep? There's been a debate of this in my head for a couple of times. Based on pengalaman and based from my observation, kalau korang tak prepare apa-apa langsung, jangan tidur. This is contrary to ramai orang cakap, tapi kalau korang tak prepare apa-apa, kalau korang rasa korang tak cukup lagi study, atau korang rasa ilmu korang masih tak cukup untuk jawab exam esok, do not sleep. From my observation and from my pengalaman, ni akan membuahkan hasil compared to korang just tidur and reda tanpa melakukan apa-apa usaha. Bila korang study, at least korang rasa walaupun result korang tak seberapa, korang rasa, oh at least I have made an effort to study. Next ialah seminggu sebelum. Kalau seminggu sebelum ni, apa aim dia? Aim dia sama, to get a basic understanding of each topics, tapi probably deeper understanding of topics yang susah ataupun topik yang cikgu tekankan. Okay, so it's the same question again. Nak baca buku ke nak buat latihan? So bila korang ada seminggu, sebenarnya that's plenty of time untuk study dengan membaca buku, dengan study dengan membuat latihan. So korang boleh buat a little bit of both, okay, in this 1 week. Alright, so kalau korang nak buat latihan, kalau korang rasa macam agak tak sempat, korang juga boleh just baca soalan and then think of the answers in your head, and then just tengok jawapan kat belakang. Kalau malas nak buat lah, kalau tak sempat. Okay, that's one of the ways to study. Kalau korang ada banyak lebih masa, ataupun kalau korang ada lebih sikit masa, just buat latihan tu. Sebab latihan memang akan membantu and akan improve korang punya grades lah. The next thing is recommended hours of studying. Kalau seminggu sebelum ni, for myself around 6 to 8 hours every day. Tapi make sure korang ada cukup rehat and cukup tidur, so that korang tak exhausted or breakdown lah. Okay, however 6 to 8 hours ni just my preference and my recommendation, sebab biasanya quality is more important than quantity. So just focus bila korang tengah study tu, jangan buat benda lain. And bila nak buat benda lain, just after that study session. Okay, last tips before korang ambil exam besar seperti SPM ataupun final di university or college is korang kena jaga kesihatan. Okay, selepas apa yang saya bagi tahu tadi, buat study last minute ke, study jangan tidur ke, ataupun study 6 to 8 hours ke, semua tu korang kena pertimbangkan sama ada benefits outweigh the risk. So korang kena jaga kesihatan. Make sure kesihatan mental dan kesihatan fizikal korang terjaga. These are the most important factors untuk korang hadapi peperiksaan
in a couple of days. Nombor dua is korang kena ikut kemampuan masing-masing and do not compare yourself to others. Bila korang tengok orang lain tu study sekejap je ataupun sekali sekejap tapi dapat result yang tinggi, do not ever compare yourself to others. Okay? That will break you down. You have done your best so far, so congratulations on achieving this far. Just be confident going into the exam halls. Baca doa, do your best and tawakal. So that's all. Good luck kepada yang akan mengambil SPM. Saya tahu ramai daripada subscriber saya datang daripada video SPM tu, so mungkin akan tengok juga video ni. So good luck, I would say to all of you, you've done your best. Good luck. And kalau korang nak share experience korang ambil SPM ke apa, boleh share down below or can DM me at Bon Lukman, Instagram and Twitter. And don't forget to subscribe this channel, sebab saya akan bagi beberapa banyak lagi tips untuk belajar and everything. And saya juga ada buat vlog di channel ni, vlog-vlog di Island. And don't forget to subscribe and like and comment down below. Okay? See you guys next video. Assalamualaikum.